semua. Okey, hari ini kita akan sambung bab 5.3 mutasi ya. Okey, cikgu harap nota yang cikgu suruh buat hari tu kamu sudah buat ya. Okey. Kita sambung ya 5.3 mutasi. Okey, apa itu mutasi? Okey, apa itu mutasi? Kita kena fahamlah apa itu mutasi kan. Okey, mutasi ni ialah perubahan spontan dan rawak yang berlaku kepada gen dan kromosom. Dapat bayang sudah kan apa itu gen, apa itu kromosom. Kita sudah tengok sebelum ini. Okey. So, mutasi itu adalah perubahan spontan dan rawak yang berlaku pada gen dan kromosom yang boleh menyebabkan perubahan ciri. Okey, ini pentingnya perubahan ciri kepada anak yang mewarisi bahan genetik terubah suai tersebut. Okey. Sebelum ini, kita tahu manusia yang normal bilangan kromosomnya adalah 46 atau 23 pasang kromosom. Masih ingat kan? Okey, so sebelum ni juga cikgu ada cakap kalau ini adalah manusia yang normal 46, kalau terlebih satu jadi 47 ataupun terkurang contohnya 45, jadilah manusia yang tidak normal. Itulah dia mutasi. Maksudnya itu adalah perubahan kepada bilangan kromosom. Okey, itu adalah contoh mutasi. Okey, mutasi ni ada dua jenis. Yang pertama mutasi gen, yang kedua mutasi kromosom. Okey? Ini gambar-gambar ni adalah contoh mutasi lah. Nah, tengok harimau ni. Ini adalah harimau yang normal. Ini adalah harimau yang termutasi. Okey, boleh ya? Okey, so benda pertama kita kena faham apa itu mutasi. Mutasi adalah perubahan spontan dan rawak pada gen atau kromosom. Okey, lepas tu ada dua jenis mutasi. Mutasi gen dan mutasi kromosom. Okey. Mutasi kromosom contohnya adalah sindrom Down, sindrom Turner dan Klinefelter. Sindrom Klinefelter. Manakala mutasi gen ialah buta warna, anemia sel sabit, thalassemia, hemofilia, albinisma. Ada yang biasa dengar kan? Okey. Macam mana kita mau beza? Biasa dalam exam dia akan bagi kita jenis-jenis penyakit ni, kemudian dia akan tanya kita, ini mutasi kromosom atau mutasi gen? Okey, macam mana mau beza? Kalau mutasi kromosom, dia masih ada sindrom di depannya. Okey? Perasan kan? Kalau mutasi kromosom, mesti ada sindrom di depannya. Mesti ada sindrom. Yang sindrom tu semua adalah mutasi kromosom. Yang lain tu adalah mutasi gen. Okey? Okey, ni contoh mutasi kromosom kita tengok ya. Mutasi kromosom yang pertama ialah sindrom Down. Okey, sindrom Down ni dia ada 47 kromosom. Okey? Di mana kromosom yang ke-21 ada terlebih satu. Sebelum ni kita sudah tengok kariotip kromosom manusia ada 23 pasang. So, setiap pasang tu ada 2 kromosom kan? Okey, tapi orang yang sindrom Down, ini kan, ini kariotip manusia kan? So, orang yang sindrom Down, pasangan kromosom yang ke-21 tu ada terlebih satu. So, jumlah kromosomnya adalah 47. Okey? Dalam peperiksaan biasa dia akan bagi kita kariotip ni, gambar ni, dia akan bagi kita gambar ni. Okey, lepas tu dia akan tanya kita, apa jenis mutasi ni? Apa jenis penyakit ini? Kita kena tengoklah satu-satu kan. Okey, kalau kita tengok kromosom yang ke-21 itu, terlebih satu itu adalah sindrom Down. Okey? Trisomi kromosom nombor 21. Trisomi 3 itu 3 kan? Okey. Contoh yang kedua, Klinefelter. Sindrom Klinefelter. Okey, sindrom Klinefelter ni disebabkan oleh kehadiran 3 kromosom pada kromosom seks tu. Okey? Kalau manusia yang normal, XX ini perempuan. Kalau XY ini lelaki. So, kalau XXY, lelaki kah perempuan? Okey, XXY, lelaki kah perempuan? Cuba fikir, lelaki kah perempuan? Lelaki, ya.
Okey, XXY ini lelaki sebab ada Y. Bila ada Y, mesti lelaki. Lelaki dengan sifat seperti perempuan. Okey, perkembangan buah dada, testisnya kecil dan mandul. Okay, tengok sini. Ini, sorry. Okey, ini Klinefelter ya. Okey, dia punya bilangan kromosom ini terlebih 1, 47 juga. Okey, kromosom seksnya terlebih 1. Dia ada breast, ini lelaki ya. Okey, seksi pula gambar tu kan. Itu lelaki tapi dia ada breast, kemudian testisnya kecil dan mandul. Okey, dia punya karyotype macam ni ya, XXY pada kromosom seks. Okey, kemudian sindrom Turner. Sindrom Turner, dia punya kromosom seks ada satu sahaja. Sepatutnya XX atau XY kan, tapi dia ni X sahaja. XO. Biasa dia akan ditulis XO. Maksudnya tu ada X sahaja. Satu sahaja kromosom seksnya. So, ini lelaki ke perempuan? Perempuan. Bila tiada Y, perempuan lah. Okey, tapi dia tiada ovari. Kemudian ciri seks sekunder gagal berkembang. Fahamkah maksud ciri seks sekunder? Ciri-ciri seks sekunder. Pernah belajar kan masa mendengar rendah? Ciri-ciri seks sekunder perempuan ni contohnya breast membesar, ciri-ciri fizikal lah maksudnya, faham lah kan? Okay. Kalau lelaki suara berubah, ada misai, ada janggut, macam itulah, itu adalah ciri-ciri seks sekunder. So, sindrom Turner ni dia punya ciri-ciri seks sekunder perempuan itu tidak berkembang secara normal. Okey, ini sindrom Turner. Sindrom Turner. Dia macam lelaki, kan? Dia macam lelaki. Okey, kemudian dia punya karyotyp. Dia punya karyotyp, kromosomnya yang kromosom seks tu ada satu sahaja. Okey? Okey, lepas tu kita tengok mutasi gen. Okey, mutasi gen contoh yang pertama adalah buta warna. Okey, buta warna. Buta warna ni orang tu dia tidak boleh bezakan warna, terutama warna hijau dan warna merah. Ni traffic light, hijau, merah, jingga kan? Kuning. Hijau, merah, kuning. Okey, kalau orang buta warna, dia tidak boleh beza hijau dengan merah. Okey? Kemudian dia buta warna ni dia dikawal oleh gen yang resesif. Okey? Dia dikawal oleh gen yang resesif dan terdapat pada kromosom X. Okey, nanti cikgu terang di slide yang seterusnya. Ini adalah kita panggil ini gen terangkai seks. Okey, gen terangkai seks tu maksudnya dia diwariskan. Okey? Dia adalah penyakit genetik yang diwariskan. Tapi dia dibawa oleh gen yang resesif. Jadi, kalau gen resesif, dia mesti berjumpa. Allele resesif mesti jumpa dengan allele resesif. Baru dia akan menunjukkan cirinya. Okey? Jadi, kalau penyakit genetik ni, maksudnya dia penyakit keturunan kan? Jadi, sebab itu tidak digalakkan kita berkahwin dengan keluarga yang terdekat. Contohnya sepupu sekali. Kita ni kan banyak sepupu 2 kali, 3 kali. Okey. Sepupu sekali tu dia rapat kan? Okey. So tidak digalakkan, bukan tidak boleh kahwin, boleh je kahwin. Okey, tidak digalakkan kahwin sebab bila kita kahwin dengan keluarga yang terdekat, kebarangkalian untuk gen resesif ini berjumpa ataupun berpasangan dengan gen resesif adalah tinggi kebarangkaliannya sebab kita daripada keturunan yang sama. Okey, tapi tidak digalakkan, bukan tidak boleh kahwin, boleh je. Okey, yang kedua ialah albinisma ataupun albino. Biasa kan nampak anak orang bajau, anak orang Bugis, anak orang dusun. Tapi macam orang putih dengan rambut yang warna perang, mata warna pink, kulitnya putih sangat. Itu adalah albino ya. Okey, gen di mana gen yang mengawal warna kulit itu,
gagal untuk menghasilkan pigmen melanin. Pigmen melanin ni adalah pigmen pada kulit kita yang memberikan warna pada kulit kita. So kalau orang tu gelap macam cikgu, maksudnya dia punya melanin lagi banyak lah daripada orang yang putih macam si Joshua tu, kurang sikit lah melaninnya. Melanin ni bagus ke tidak? Okey, melanin ni sebenarnya berfungsi untuk melindungi kulit kita daripada sinaran UV. Sebab tu bila kita berpanas-panas, kita akan gelap. Kan? Sebab kulit kita akan menghasilkan lebih banyak melanin untuk melindungi muka kita ni daripada sinar UV. Tapi sekarang semua orang mau putih kan? Tak bagus sebenarnya tu. Bila kita... tak apalah, tu nanti kita cerita ya. Okey, albino ni kulitnya cerah sangat, macam sekali pandang macam baby doll. Mata warna pink, rambut warna putih ataupun warna perang-perang macam tu. Okey? Nanti kita tengok gambar. Okey, hemofilia. Hemofilia ni kegagalan darah untuk membeku. Dia kurang faktor pembekuan darah. Jadi bila dia terluka ataupun aksiden, darah tu akan mengalir dengan laju, dia akan lambat membeku. Okey, ini pun adalah penyakit keturunan ya. Okey, faktor yang menyebabkan mutasi gen dan mutasi kromosom. Okey, dia ada faktor semula jadi. Faktor semula jadi tu contohnya macam faktor semula jadi ni, contohnya dia semasa mitosis, ingat kan masa mitosis tu sepatutnya kromosom tu akan berpisah, tapi dia tidak berpisah sepenuhnya kan. Itu faktor semula jadilah. Kemudian kehamilan pada usia yang lewat. Kehamilan pada usia yang lewat ni dalam buku teks sana dia ada tulis kalau ibu tu lebih daripada 35 tahun, okey, risiko untuk mendapat anak Down syndrome tu lebih tinggi. Okay, kemudian karsinogen. Karsinogen ni adalah bahan-bahan yang menyebabkan kanser ya. Okey, sinar ultra ungu ini UV, sinar UV daripada matahari, sinar X. Okey, sinar radioaktif. Radioaktif, apa itu radioaktif? Nanti kita akan belajar yang dibebaskan oleh bahan-bahan radioaktif. Okey, ini penyakit gangguan gen. Contohnya penyakit gangguan gen ni hemofilia. Kegagalan pembekuan darah pada luka di mana allele resesif yang membawa penyakit hemofilia tersebut pada kromosom X. Okey. Trait kegagalan pembekuan darah adalah gen terangkai seks. Okey, gen terangkai seks ni maksudnya dia akan diwariskan. Okey, dan penyakit-penyakit keturunan ni dia dibawa oleh kromosom X. Kita kan ada XX kalau kita perempuan dan XY kalau lelaki. Gen untuk penyakit terangkai seks ni dia hanya dibawa oleh kromosom X sahaja. Okey? Lepas tu kita kena, cikgu saya cakap tadi kan, kalau allele resesif dia hanya akan menunjukkan ciri bila dia berpasangan dengan gen resesif. Yang huruf kecil jumpa huruf kecil lah. Itu maksudnya. Okey, tengok sini ya. Okey, ini pewarisan penyakit gangguan gen ataupun gen terangkai seks ya. Okey, ini berkaitan dengan hemofilia ya. Okey, tengok ya. Okey, bapa ni normal X, Y. Ibu adalah pembawa. Okey. Kalau macam ni, tengok ya. Kalau macam ni, ada satu kromosom X sahaja yang bawa R kecil ni, ini adalah gen untuk hemofilia. Kalau macam ni, orang itu bukan pengidap ya. Orang ini bukan pengidap, ini adalah pembawa. Okey. Contohnya perempuan tu kan, kalau macam ni, ini adalah perempuan yang normal. Kalau X ada R kecil satu, itu adalah pembawa. Pembawa ni maksudnya dia bawa gen itu di dalam badannya, di dalam genetiknya, tapi dia tidak menunjukkan penyakit hemofilia. Dia tidak ada penyakit hemofilia tu. Dia hanya pembawa sahaja. Dia membawa gen. Okey, kalau X
ada R kecil 2, ini adalah pesakit hemofilia. Kalau perempuan macam tu ya. So, ini allele resesif. R kecil. So, allele resesif berjumpa dengan allele resesif, dia akan menunjukkan cirinya. Okey, maksudnya dia akan mengidap hemofilia. Kalau macam ni saja dia normal tetapi dia adalah pembawa. Pembawa maksudnya dia boleh mewariskan gen tu kepada generasi yang seterusnya walaupun dia tidak sakit. Okey, macam COVID-19 tu kan, ada yang dia positif COVID-19 tapi dia tidak menunjukkan ciri-ciri orang yang sakit COVID-19 tu. Dia tidak sesak nafas, tidak demam, tidak batuk, tapi dia positif. Okey. Lepas tu, sekarang ni bapa normal X, Y. Tiada R kecil kan? Okey, ibu adalah pembawa. So, ini adalah gamet. Kan ni cikgu sudah ajar kan? Sepatutnya ni, ini jadi X dulu. Ni gametnya X. Y. Ini X. X ada R kecil. Okey. So, bila X ini berjumpa dengan ini, jadilah XX kan. Okey, bila ini berjumpa dengan ini, jadilah X. Ini pula dia tu kan. Ini X. Sekejap cikgu padam dulu ya. Confuse nanti. Cikgu ikut dia lah. Dia tertinggal, sepatutnya kena buat ni dulu, kena buat gamet dulu. Okey, tapi dia terus buat macam ni. Okey, X ini akan bergabung ini. Okey, akan bergabung dengan X yang ini kan? Ni bergabung dengan X yang ini. Okey, jadi X normal tu kan? Okey, lepas tu ini bergabung pula dengan X ini. So, X normal, X ada gen hemofilia. Okey? Okey, lepas tu ini Y ni gabung dengan ini. Jadi X, Y. Lepas tu ini dengan ini. X ada R kecil dengan Y. Okey. So, ini XX. Anaknya ni yang pertama ini perempuan normal. Okey, XY ini lelaki normal. Okey, tengok ini. XXR kecil kan? Okey, ini adalah perempuan pembawa. Okey, perempuan pembawa. Manakala anak lelakinya ada satu R sahaja. Okey, kalau lelaki pula, bila ada dia dapat kromosom X yang membawa gen resesif, dia akan jadi pengidap. Dia bukan pembawa, dia pengidap. So, maksudnya kalau lelaki macam ni, X, Y ini normal. Kalau X ada R kecil, Y ini adalah pengidap. Lelaki tidak ada jadi pembawa. Okey? Lelaki tidak ada jadi pembawa. Kalau dia dapat R kecil ni, dia adalah pengidap hemofilia. Okey. Boleh? Okey, kalau perempuan dia mesti ada dua-dua R kecil baru dia jadi pengidap. Kalau satu je itu pembawa. Okey, kejap ya. Okey, contoh begini. X, Y, ini bapa ya. Bapa, ini ibu. Okey. Katalah ibunya adalah pengidap hemofilia. Ada R kecil, ada R kecil. So, bapaknya normal. Kita tengok ya. Ini, jumpa dengan ini. Dia akan jadi X. X ada R kecil. Lepas tu ini, jumpa dengan ini. Akan jadi X. X, R kecil. Lepas tu Y, jumpa ini. Akan jadi X ada R kecil Y. Kemudian Y tu jumpa lagi yang ini. So X ada R kecil
Y. So, tengok ya, bila bapa normal, ibu adalah pengidap hemofilia. Dua-dua ada R kecil kan? Ibu adalah pengidap hemofilia. So, tengok anaknya. Ini adalah perempuan pembawa. Ada satu sahaja R kecil. Ini pun perempuan pembawa. Ini lelaki pengidap hemofilia. Okey, ini lelaki hemofilia. Yang ini pun lelaki hemofilia. Okey? Boleh? Faham? Jadi, risiko lelaki untuk mendapat penyakit terangkai seks tu lebih tinggi berbanding dengan perempuan. Boleh ya? Okey. Kita tengok pula, kalau bapaknya adalah hemofilia macam mana? Okey, bapaknya ada R kecil. So, bapaknya ni adalah pengidap hemofilia. Mamaknya mau hemofilia. Kalau mamaknya hemofilia, semualah tu kan. Okey, kalau kita tengok kalau mamaknya normal macam mana? Okey, mamaknya normal. Okey. Ini dengan ini akan jadi X. Ada R kecil dengan X. Ini dengan ini akan ada X. R kecil dengan X. Lepas tu Y. Ini X. Y. Yang ini X, Y. Nah, tengok ni. Okey, kalau macam ni, ini perempuan pembawa, lelaki normal, lelaki normal. Okey, nampak? Jadi, itu kalau bapaknya hemofilia, mamaknya itu. Apa sudah itu mamaknya? Mamaknya normal, kan? Okey, kita tengok pula kalau, cikgu padamlah tu ya. Okey, kita tengok pula macam mana kalau mamaknya dengan bapaknya dua-dua hemofilia. Okey, hemofilia ni adalah penyakit keturunan keluarga di Raja British ya. Kamu ingat Princess Diana? Princess Diana kan meninggal sebab aksiden kan? Okey, apa kata kalau bapaknya hemofilia, mamaknya pula mau pembawa ke pengidap? Pembawa lah kan? Okey, pembawa. Okey. Ini dengan ini, so X, R kecil, X, R kecil. Lepas tu ini dengan ini lagi, jadilah X, R kecil dengan X. Lepas tu ini dengan ini, X, R kecil dengan Y. Y dengan yang ini, X, Y. Nah, macam mana tengok ni? Okey, ini adalah lelaki normal, ini adalah lelaki pengidap. Okey, ini adalah lelaki hemofilia. Ini Y ya. Jangan salah pula tengok. Y. Okey, lepas tu ini adalah perempuan pembawa. Manakala yang ini perempuan hemofilia. Boleh? Okey, kita tengok pula kalau kita tengok pula macam mana kalau dua-dua pengidap. Okey. Ini adalah bapaknya ini pengidap kan? Okey. Mamaknya pun kita letak pengidap. Jadi macam tu kan? Okey. Ini dengan ini. X, R kecil. X, R kecil. Lepas tu ini dengan ini lagi. X, R kecil. X, R kecil. Okay, kemudian tu ini dengan ini jadilah X, R kecil, Y. Ini X, R kecil, Y. Apa sudah jadi tu? Nah, ini perempuan hemofilia. Kenapa dia hemofilia? R kecil, R kecil. Allele resesif jumpa allele resesif, dia akan menunjukkan cirinya. So, ciri-ciri hemofilia tu akan ditunjukkan. Jadilah dia pengidap hemofilia. Kalau satu je, dia pembawa. Okey? Ini lelaki asal ada je R kecil ni, dia akan jadi pengidap. So, ini pun pengidap. Boleh ya? Okey, sampai situ sahaja. Cikgu harap semua orang faham. Nanti cikgu akan sambung lagi ya.
Oke, bye.